Bismillahirrahmanirrahim. Disarankan membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu pertahanan diri kita semua. Sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana melibatkan diri kalian semua dalam siri kisah seram alam jin. Ada pelbagai kisah misteri dan gangguan berkaitan dengan penguat kuasa di Raja Malaysia, iaitu anggota polis. Banyak kisah-kisah gangguan yang boleh kita perolehi daripada sumber laman sesawang internet, terutamanya kisah-kisah yang telah sekian lama viral. Seperti kebiasaan, jurang perbezaan dan kelainan siri kisah seram alam jin adalah sebab aku memilih untuk tidak mendedahkan, untuk tidak menceritakan kembali kisah-kisah yang telah diketahui umum viral. Akan tetapi, aku lebih terbuka berkongsi bersama-sama kalian semua dengan kisah yang tidak pernah diketahui, kisah yang tidak pernah didengarkan lagi, dengan harapan semoga kalian semua dapat kepuasan yang maksimum. Kisah kali ini berkaitan dengan kisah gangguan anggota polis, untold story yang belum didengarkan lagi. Ada seorang pegawai polis pulang lewat malam ke rumah. Baru saja selesai melawati tempat kes kemalangan maut. Sampai dia di rumah, perkara pertama yang dia lakukan adalah ambil tuala dan kemudian masuk bilik mandi, bersihkan badan dahulu sebelum melakukan perkara-perkara yang lainnya. Bilik air yang dia gunakan bukan bilik air dalam bilik master bedroom, bukan. Tapi dia akan memilih untuk mandi di bilik air di bahagian dapur rumah. Buat pengetahuan kalian semua, di rumah hanya ada dia, isteri dia dan seorang anak yang masih kecil, masih baby lagi, dalam lingkungan umur setahun macam tu. Tengah dia mandi dalam bilik air di bahagian dapur ni, tengah mandi ni, kedengaran suara isteri dia menyapa dia dari luar bilik air. Awak nak air panas ke? Boleh juga buatkan air panas, sayang. Terima kasih. Dia teruskan mandi macam biasa. Selepas selesai je mandi, ambil wuduk sebab nak solat isyak, keluar je bilik mandi, dia jadi pelik tau. Sebab dekat bahagian dapur tak ada masak air pun. Tadi kata nak masak air panas, nak buatkan kopi, tak ada masak air pun, tak ada tangki air pun. Entah macam mana dia terfikir tahu. Selalunya isteri dia akan panggil dia sebagai nama panggilan abang. Tapi kenapa tadi isteri dia panggil dia awak? Ini tak boleh jadi. Dia terus bergegas nak masuk bilik sebab dia nak pastikan sama ada isteri dia tidur ataupun tidak. Lepas dia masuk bilik, sah, memang benar isteri dia sedang tidur lena di sebelah baby. Bertambah hairan dia. Jadi siapa yang tegur dia masa dia tengah mandi tu? Dia tahu dia bukan seorang pegawai polis yang bodoh. Ini mesti ada yang tak kena ni. Dia gerakkan isteri dia, dia bangunkan isteri dia pelan-pelan, lembut dia bangunkan isteri dia. Bila isteri dia dah buka mata, dia cakap dengan isteri dia, sayang, abang dah balik ni, abang nak solat isyak kejap, tapi abang nak minta tolong sayang, boleh tak? Tolong perhatikan abang solat isyak. Minta tolong tengokkan abang solat isyak ya. Sayang tak perlu bangun, sayang baring je, buka je mata tu, tengok je abang solat isyak ya sayang ya. Isteri dia ikut je apa kehendak dia, tak ada rasa pelik pun sebab mengantuk kan. Jadi isteri dia temankanlah dia solat, baring atas katil, buka mata, perhatikan dia sedang solat dalam bilik. Akan tetapi kalian semua, pintu bilik pada waktu ketika tu memang dibiarkan terbuka luas tau. Masa nilah isteri dia dapat lihat lansir di bahagian dapur yang memisahkan di antara ruang makan dan ruang dapur. Lansir yang berada di tengah-tengah tu, di bahagian pemisah tu,
Isteri dia nampak. Isteri dia nampak macam ada kepala yang terkeluar sedikit mengintai dari bahagian belakang lansir tu. Apa lagi, menjeritlah isteri dia bila dapat lihat benda tu. Walaupun gelap dan muka benda tu tak nampak, tapi dalam samar-samar kegelapan tu nampak dengan jelas ada satu bentuk seakan-akan kepala keluar dari tirai lansir dan menghadap tepat ke arah isteri dia. Suami dia auto tahiyat akhir. Bukan terus tahiyat akhir ya. Jangan salah faham. Kebetulan pada waktu ketika isteri dia tengah menjerit, kebetulan dah memang rakaat terakhir. Selesai je solat, terus peluk isteri dia. Dia tak tanya dah. Dia tahu apa yang dah berlaku sebab dia pasti benda tu dah mengganggu isteri dia pada waktu ketika dia sedang solat tadi. Kemudian kalian semua, apa yang dia buat tahu? Dia ambil phone dia main ke surah Yasin tu, dia loudspeaker, dia letak kat ruang tamu dekat bahagian tengah dalam rumah dia. Kemudian dia masuk bilik, dia tutup pintu, dia tidur sampai ke pagi. Phone yang dimainkan surah Yasin tu dibiarkan main di loudspeaker sampailah ke pagi. Dikisahkan gangguan tu hanya berlaku pada satu malam je. Untuk malam yang seterusnya, Alhamdulillah, tak ada apa-apa pun sebarang gangguan yang berlaku yang lainnya terhadap keluarga dia. Malam tu tugas rondaan terpaksa ditangguhkan, ditamatkan dengan segera. Ada seorang pegawai polis, nama samaran Aiman, perlu pulang awal tengah-tengah malam, lebih kurang jam 1 pagi macam tu, disebabkan ada urusan keluarga agaknya. Jadi daripada balai polis ni, Aiman ni pun dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menaiki kereta. Tak lama kemudian, dalam perjalanan nak ke rumah ni, tiba-tiba berdepanan dengan arah berlawanan dengan kereta dia ni. Dari jauh dia nampak ada kereta tu sedang buka siren warna biru. Dalam fikiran dia, ada rakan setugas sedang buat rondaan area kawasan jalan yang dilalui oleh dia pada waktu dia nak balik tu. Bila masing-masing dah semakin hampir, Aiman ni pun haibkan kereta kancil warna kuningnya ke arah polis ronda berkenaan. Polis mana yang tak kenal dengan Aiman, sebab hanya dia je satu-satunya yang mengguna pakai kereta kancil berwarna kuning dalam balai. Selepas je selisih kereta tu, tak lama kemudian, dalam masa kurang dari seminit, telefon Aiman berbunyi. Nama yang tertera adalah rakan setugas dari cawangan balai yang sama. Jadi dia pun jawablah panggilan telefon tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tu Man? Tak bertugas ke? Oh, tadi tu kamu lah ya. Aku kena balik lah weh. Ada emergency sikit. Aiman, maaf Man, boleh tak kita lepak minum jap? Kejap je dekat kedai mamak dekat laluan kamu tu. Depan tu ada kedai mamak. Kamu lepas tu jap kita minum kejap ya. Kejap je. Okey. Cepat sikit ya. Aku tak boleh lama ni. Dalam laluan jalan Aiman ni memang akan jumpa satu kedai mamak yang buka 24 jam. Jadi Aiman pun berhenti kereta dekat situ, duduk dekat meja luar sementara menunggu rakan setugas yang call dia tadi tu. Ada 2 orang pegawai yang turun keluar daripada kereta peronda berkenaan. Duduk je meja dengan Aiman, baru je nak memulakan ayat untuk sembang, salah satu petugas daripada rakan tadi tu dia keluarkan phone, typing dan kemudian menghantar kiriman mesej pada Aiman. Aiman jadi pelik lah kan. Dah kenapa pula nak tag-tag semua ni, tak boleh nak cakap direct ke? Aiman baca mesej yang dikirimkan. Alangkah terkejutnya Aiman bila mana mesej yang disampaikan berbunyi macam ni. Man, maaf Man, tadi masa selisih dengan kamu, aku nampak ada kain putih yang berdiri sebelah luar pintu belakang kiri kamu Man. Kain putih tu Man, macam pocong Man. Aiman bila dapat baca mesej ni, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Mereka tenangkan Aiman. Salah seorang petugas tu pegang bahu Aiman sambil tu usah-usah urut-urut lembut macam tu. Mungkin tujuannya nak bagi Aiman ni tenang agaknya. Mereka teruskan sembang macam biasa, ya, berbualkan berkaitan dengan perihal isu semasa yang tidak kena mengena dengan mesti hantu macam tu. Tak nak mention benda-benda tu, tak nak mention hantu-hantu tu. Biarkan benda tu berlalu pergi dengan sendirinya. Nampak betapa matangnya mereka ni. Walaupun dalam keadaan situasi macam ni, mereka kawal keadaan. Tak nak tunjukkan emosi masing-masing. Terutamanya pada Aiman. Kontrol, kawal diri tu seakan-akan tiada apa yang berlaku. Tak perlu nak kecoh-kecoh bagai semua macam budak-budak zaman kanak-kanak sekarang ni. Sekarang ni kalau ada isu yang macam ni, sikit-sikit kecoh, sikit-sikit kecoh. Tak, jangan macam tu. Tenang, relax. Selepas lepak dekat kedai mamak tu, dua rakan setugas tu pun follow Aiman pulang ke rumah. Bila mereka dah memastikan Aiman ni selamat sampai di pekarangan rumah, barulah mereka berpisah meneruskan tugasan ronda yang sepatutnya diteruskan. Apa kalau ingat kalau background pegawai polis ni, syaitan jihantu ni takut nak follow? Tidak. Semua tidak terkecuali diganggu oleh makhluk halus ni. Baik, kisah ni berlaku pada era tahun 80-an. Untuk pengetahuan kalian semua, pada awal kemasukan era tahun 80-an ni, dunia zaman ni tak ada handphone lagi, ya. Handphone tak ada lagi. Yang ada pun telefon klasik dulu-dulu. Seperti kebiasaan, ada seorang pegawai polis yang tidak dinyatakan namanya baru pulang lewat malam, baru selesai menghadiri satu postmortem dari kawasan berlakunya jenayah. Tak tahulah jenayah apa. Yang pastinya baru pulang dari postmortem lokasi kes yang perlu diselesaikan. Pulang saja ke rumah dengan menaiki kereta. Sampai dia depan rumah, baru dia buka pintu kereta ni, baru dia buka, terus hidung dia tertusuk satu bauan yang sangat busuk. Memang busuk yang amat baunya. Dia lihat sekeliling dia, cari perhatikan sekeliling rumah dia. Ada sampah ke? Ada bangkai haiwan yang mati ke? Almaklumlah, rumah di kawasan perkampungan. Takut ada binatang sakit ke datang ke rumah, kebetulan mati dekat area tepi-tepi rumah ke kan? Tak jumpa, memang tak jumpa. Tak ada sebarang kesan yang menunjukkan benda pelik pun di keliling rumah dia. Tak ada sampah, tak ada binatang, bersih, tak ada apa pun. Bila dia buka hidung dia semula, dia mula amati bau busuk tu. Difikirkan baik-baik dengan bau busuk tu. Dia bau, dia amati betul-betul, dia perhatikan betul-betul bau tu. Kemudian, ini bau hamis ni. Ini bau bangkai mayat orang ni. Tak salah lagi, ini bau mayat orang. Memang sah, bau bangkai mayat orang ni. Dia tahulah, sebab itu memang bidang kerja dia. Bau busuk tu memang hampir sangat sama dengan bau busuk mayat manusia. Dia istighfar panjang-panjang. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, boleh pula benda ni ikut aku. Ya Allahu Akbar. Kemudian kalian semua, dia ketuk tingkap bilik isteri dia daripada luar rumah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ima dengar ke? Ima ni abang ni, Ima dengar ke? Alhamdulillah, hanya dengar sekali pertanyaan, sekali panggilan je, isteri dia sedar. Rupanya belum lagi tidur lena dalam bilik agaknya. Baru je isteri dia nak buka tingkap, terus dilarang suami dia. Tak payah Imah tak payah buka tingkap. Imah dengar je apa yang abang nak cakap ni ya. Isteri dia pelik lah kan. Isteri dia ni baru nak buka tingkap, tapi dilarang pula oleh suami dia. Dah kenapa? Masuklah rumah dulu baru sembang. Ini dah macam ahli mesyuarat tingkap pula. Aku terajang sama dia bagi gini. Bang, kenapa tak masuk rumah dulu? Imah, dekat luar ni ada bau bangkai Imah. Abang rasa malam ni abang nak tidur dekat balai lah ya. Isteri dia bila dapat dengar tu terus dah tak tanya dah. Dia dah faham dah maksud suami dia ni. Dia macam faham apa yang berlaku pada suami dia. Dan dia juga faham apa yang perlu dia lakukan.
Baik bang, Imah tidur dekat bilik anak ya malam ni ya. Abang jaga diri baik-baik tau. Suami dia pun ambil wuduk dekat bilik air luar rumah. Kemudian sebelum suami dia nak menghampiri ke kereta dia balik, alangkah dia terkejutnya. Dia nampak macam ada samar-samar, ada benda sedang duduk dalam kereta dia di bahagian belakang. Pada waktu ketika ni suami dia faham apa yang dia perlu lakukan. Dia bacalah doa apa yang dia perlu, kemudian dia azan. Dia azan pada kereta dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai dia azan tu dikumandangkan, dilaungkan. Alhamdulillah, benda tu yang sama-sama dalam kereta tu hilang daripada pandangan mata dia ni. Kemudian dia masuk balik dalam kereta. Dia bawalah kereta dia pergi ke balai. Malam tu dia tidur dalam balai bersama-sama dengan rakan setugas yang lainnya. Jangan ditanya aku, orang balai tak pelik ke? Tak tanya ke kat dia, kenapa tidur dekat balai pula malam ni? Gaduh dengan bini ke? Jangan ditanya aku ya. Apa yang berlaku selepas tu husnuzon je lah. Fikir baik-baik je. Kemungkinan besar rakan setugas dalam balai faham situasi macam ni. Sebab kalian kena tahu ya, antara kerjaya pekerjaan manusia yang mudah diganggu dengan gangguan-gangguan sedemikian rupa adalah mereka yang bekerja lewat malam sebagai anggota polis. Ini adalah sebahagian saja kisah-kisah pengalaman anggota polis yang diganggu dengan makhluk jin syaitan yang kita gelar sebagai kata nama yang lainnya, iaitu hantu. Banyak lagi kisah-kisah pengalaman seram anggota polis yang lainnya. InsyaAllah aku akan dedahkan satu persatu untuk tatapan kalian semua yang hadir ini. InsyaAllah ya, nanti kita akan sambung semula kisah-kisah gangguan anggota-anggota polis yang lainnya pula. Benar atau tidak kisah-kisah ni? Seperti aku yang menerima kisah ni, aku anggap ianya hanya satu sumber kisah seram semata-mata. Terpulang pada penerimaan kalian semua pula. Adalah sangat disarankan agar kalian semua menerima kisah ini sebagai satu kisah seram untuk menemani suasana keseraman kalian saja. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like, on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman yang angkering yang ingin dikongsikan kepada umum, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi peluang, jika diberi ruang, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk tatapan kesemua yang bakal hadir. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lainnya yang lebih angker, kisah-kisah yang lainnya yang lebih misteri dalam kisah seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.